Selamat sejahtera dan terima kasih kepada pihak Internet kerana menjemput sebagai moderator pada hari ini. Nama saya Cik Ryan Wan dari SJKC Aulong Taiping Perak dan merupakan PhD negeri bermula daripada tahun 2016 hingga tahun hari ini iaitu 2020. Jadi sedikit sebanyak peringatan sebelum kita mulakan iaitu peringatan yang pertama adalah sebelum sesi bermula adalah sila sekiranya terdapat sebarang persoalan, anda boleh catatkan ataupun typekan di live comment dan kita akan menjawab soalan tersebut dari masa ke semasa. Seterusnya, kita juga akan mengambil kehadiran untuk supaya semua guru boleh daftarkan di SPL KPM untuk dapatkan digital certificate dan link akan diprovidekan di selepas FB Live and inilah tamat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan tertanya-tanya apakah tajuk yang akan disampaikan pada hari ini. Jadi tajuk pada hari ini adalah berkongsi tentang Smart ERPH. Smart ERPH. Jadi adakah rakan-rakan akan tanya kenapa kita menggunakan ERPH sedangkan kita ada buku dan sebagainya. Jadi persoalan yang pertama adalah saya sebenarnya telah menggunakan ERPH di sekolah SJKC Aulong Taiping bermula pada Januari 2020 dan setakat ini tiada sebarang masalah. Dan juga rakan-rakan akan bertanya-tanya, adakah ini mendapatkan punca kuasa dari mana-mana pihak? Adakah kita sebenarnya boleh menggunakan ERPH ini? Di manakah punca kuasa kita? Jadi punca kuasa kita adalah di bahagian, kita akan beralih ke sedikit sebanyak PowerPoint. Jadi punca kuasa yang pertama adalah Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 1999 iaitu penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran di mana telah menyatakan dengan jelasnya perkara nombor 4, rekod pengajaran dan pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Jadi memang tidak tertanya-tanya ataupun di manakah surat punca kuasa, adakah kita boleh menggunakan ERPH ini. Seterusnya kita juga berdasarkan kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 2017 garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial bagi guru dan murid. Jadi yang pertama sekali adalah Tata Susila Profession Perguruan Malaysia dan juga Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan juga di pasaran sekarang memang terdapat banyak pelbagai aplikasi menggunakan ERPH dan sebagainya. Tetapi sedah ataupun tidak semua rakan-rakan ataupun tuan-tuan dan puan-puan bahawa data kita sebenarnya tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Adakah kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja untuk mengedarkan maklumat peribadi kita kepada pihak yang ketiga ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab? Jadi sepanjang PKP ini, kita juga menggunakan ERPH ini untuk melaksanakan PPD mengikut Surat Pekeliling bagi melaksanakan KSSR skor rendah semakan 2017 iaitu SPI Bilangan 8 2016 dan juga KSSM bagi sekolah menengah iaitu SPI Bilangan 9 2016. Dan adakah BPK menyediakan rekod transit? Tidak, memang tidak. Perekodan boleh dilakukan dalam dokumen seperti rekod mengajar. Jadi kita akan menunjukkan bagaimana Smart ERPH ini dapat merekodkan bahan-bahan bukti PBD dan buku catatan guru, senarai semak, template pelaporan Excel dan lain-lain. Dan juga untuk tujuan pelaporan, template pelaporan PBD dalam fail Excel juga disediakan di BPK. Dan bagaimanakah BPK file Excel ini dapat dimuat naik di dalam ERPH. Dan seterusnya,
dalam tempoh 6 bulan ini, sedar ataupun tidak, kita telah memasuki PBBPP fasa yang pertama di mana PGB, pengetua ataupun guru besar ataupun PKPK perlulah membuat pencerapan kepada guru akademik biasa. Dan apakah hasil dia? Apakah bukti dan evidence kalau PGB untuk membuat pencerapan? Jadi, saya akan tunjukkan sedikit sebanyak tentang sepanjang MCO ataupun sepanjang PKP ini bagaimana saya sebagai seorang guru melaksanakan PDP dan mencatatkan di dalam ERPH. Ini adalah salah satu contoh skor rendah di mana saya telah screenshotkan bahan-bahan bukti dari kuizi dan juga selaras dengan kandungan yang saya mengajar. Dan juga ini salah satu bukti di mana bahasa Melayu, anak-anak murid telah menghantarkan gambar karangan yang telah disiap dan kami telah menyimpankan evidence bukti di dalam. Dan juga beberapa kita juga boleh screenshotkan menggunakan Google Meet, screenshotkan dan letakkan di dalam ERPH ini. Dan seterusnya kita juga dapat menggunakan pelbagai aplikasi seperti Fresh dan sebagainya. Kita hanya print screen, screenshot dan kita boleh letakkan di dalam ERPH ini. Jadi ini adalah setakat kita menggunakan di sekolah rendah dan bagaimana pula menggunakan di sekolah menengah. Jadi tanpa melenggangkan masa, dengan ini saya akan berkongsi sedikit tentang biodata VIP speaker kita pada hari ini. VIP speaker kita pada hari ini ialah Madam Wee-Won Ho dari SMK Transition Convent. Beliau merupakan pertandingan inovasi guru Perak peringkat negeri ERPH Undergo, mendapat pingat perak dan juga pingat gangsa bagi ERPH Koko. Jadi tanpa melenggangkan masa, saya dengan ini menjemput Miss Wee-Won Ho untuk menyampaikan ataupun berkongsi sedikit sebanyak tentang ERPH ini. Dengan ini dipersilakan. Hai semua, saya Yvonne, lebih dikenali sebagai Ho di sekolah. Right? Seperti biasa, kita akan mula dengan slide induksi. Cikgu, nampak tak buku ni? Okay, buku ini kalau cikgu pernah timbang, beratnya 1.5 kilogram. Okay, 1.5 kilogram. Kita telah membawa buku ini ke kelas setiap hari waktu PDP. Betul? Kenapa buku ini berat? Sebab dalamnya mengandungi DSKP, mengandungi huraian sukatan dan juga mengandungi rancangan tahunan. Alright. Kemudian buku ini semakin hari semakin tebal kerana kita tampal. Nampak? Buku ini bukan saya punya, tapi tulisannya amat cantik. Okay, cikgu memilih untuk print dan paste kerana hasil penulisan untuk lesson plan semakin panjang, semakin teliti. So saya amat bergembira kerana Interlab menjemput saya untuk bagi sharing. Ini untuk mengurangkan beban cikgu. Okay? So tanpa melengahkan masa lagi, saya akan bagi beberapa poin yang penting kenapa kita menggunakan Smart ERPH ini. Okay, yang pertama sekali, Smart ERPH ini mengandungi 3 bahan utama. So the main one is ERPH. Kemudian yang keduanya ialah buku persediaan mengajar. Maksudnya semua kandungan dalam buku persediaan mengajar selain daripada ERPH. And the last one, ia amat membantu dalam pengurusan sekolah. So bahan-bahan untuk pengurusan sekolah boleh dimasukkan dalam folder yang disediakan. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan di SMK Wirajaya. Okay, sebelum ni saya memperkenalkan diri, saya mengajar di SMK Wirajaya selama 13 tahun. Okay, so saya baru bertukar ke Transition Convent pada tahun ini. So saya akan tunjukkan selama 3 tahun kami telah menggunakan ERPH di SMK Wirajaya.
So kita boleh simpan maklumat EIPH dengan selamat. Okay, sebab tak akan ada orang ada ID dan juga password sekolah masing-masing. So, saya hanya boleh tunjukkan EIPH saya sendiri. So, setiap cikgu perlu jaga 2 file sahaja. Okay, pada tahun 2019, kami menggunakan lebih banyak folder kerana kami telah masukkan link-link folder ini ke Frog VLE. Okay, tapi kita hanya tertumpu kepada EIPH sahaja. Cikgu boleh lihat di sini cara penyimpanannya amat sistematik dan semua cikgu, EIPH untuk semua cikgu ada di sini. Saya percaya ada guru-guru SMK Wirajaya yang tengah menonton. Sekiranya ada, say hi dan boleh beri pendapat tentang EIPH ini. Okay, so the next one. Pada tahun 2020, saya telah berpindah sekolah ke Tassisen Convent. Jadi maklumat saya berada di Tassisen Convent. So, di sini cikgu boleh lihat, saya telah memperkenalkan Smart EIPH ini kepada SJKC Aulong Taiping. Dan Ryan merupakan orang yang pertama admin di sanalah. So, kami berbincang dan beliau berjaya meyakinkan pengetua SJKC Aulong untuk menggunakan Smart EIPH ini. So, cikgu boleh lihat di sini, setiap sekolah ada 3 folder. Nampak? Seperti yang saya sebut tadi, ada EIPH, dan ada buku persediaan dan juga pengurusan sekolah. Selain daripada penyimpanan yang sistematik dan efisien, di mana pentadbir dan juga pegawai-pegawai JPN dan PPD boleh datang dan memantau cikgu tanpa berjumpa dengan cikgu. Okay, selain penyimpanan yang bersistematik ini, kita juga boleh menjimatkan kertas. Kita tak perlu nak print, tak perlu cetak, kita boleh masukkan EIPH yang amat terperinci dan pada masa yang sama, buku program yang dihasilkan untuk cikgu. Setiap kali kita ada program kan, dan lepas tu AJK buku program perlu mencetak atau photostat buku program kepada guru. So sekarang tak perlu, kita hanya snapshot ataupun kita boleh guna print screen, jadikan buku program ini dalam bentuk image atau JPEG, kemudian share di Telegram sekolah dan cikgu-cikgu boleh upload ke EIPH seperti yang saya paparkan di sini. Amat mudah. Kita tak perlu print lagi. Bayangkan satu program 60 cikgu dan 60 keping kertas. Dan kalau ada 10 program di sekolah, dah 600 keping kertas. Kita dah bazirkan 600 keping kertas. Okay? Dengan adanya Smart EIPH ini, ia amat user friendly dan juga environmental friendly. Okay, selain daripada itu, kita juga boleh upload gambar-gambar yang kita ambil semasa PTP berjalan. So yang ini contohnya gallery walk. Saya ambil gambar dan saya terus masukkan dalam grid dan upload on the spot. Saya tidak perlu menunggu, tidak perlu mencetak. Okay, saya jimat ink, jimat kertas. Well, saya jimat banyak juga sebenarnya. Okay, the next one. Selain daripada itu, kadang-kala kita perlu letak bahan PTP di dalam EIPH. Okay, untuk dijadikan sebagai rujukan. Kalau tidak, kita perlu cetak pada selai kertas kan. Kita hanya perlu bawa font sahaja. Okay, bawa font, kita boleh merujuk semua perkara di sini. Okay, saya sudah terangkan overall secara tentang EIPH. Next one is buku persediaan mengajar. So, buku persediaan mengajar ini, saya akan tunjukkan demo set.
Okay, buku persediaan mengajar ini adalah untuk menengah atas. Yang saya sediakan ini adalah untuk menengah atas dan Ryan yang Ryan tunjukkan adalah untuk menengah rendah. Skor rendah. So form 1, form 3 dan juga form 4, form 5 berlainan. Okay, berlainan sekali. So let's say if I have 70, dia automatic generate A mine. So di sini kalau 70 dia bukan A, adalah B. Right, semuanya sudah dimasukkan formula. Dan senarai buku teks, kalau cikgu biasa dengan buku persediaan mengajar, cikgu biasa dengan inilah. Okey, untuk pengurusan kelas, di sini kita dah masukkan formula supaya cikgu just masuk gaji, let's say 1,000 untuk bapa dan 200 untuk ibu. So gajinya 1,200. Cikgu tentukan sama ada pelajar ini layak untuk mendapat bantuan persekolahan atau tidak. Dan kemudian di sini kalau pelajar itu tidak terima, cikgu unclick. Kemudian di sini cikgu tulis ibu menolak. Okay, so bila PKM bertanya kenapa pelajar ini tidak diberi bantuan persekolahan, cikgu terus buka daripada phone dan boleh bagi maklumat itu dengan serta-merta. Tidak perlu merujuk sebarang buku. Dan the next one di sini ada pengurusan pokok. Ini adalah cara cikgu untuk tulis persatuan sukan dan juga uniform. Nanti saya akan tunjukkan cara yang lebih senang, cikgu copy and paste sahaja. Okey, selepas pengurusan kelas, di sini kita juga ada catatan perbincangan profesional. Kalau cikgu ingat, dia berada di muka surat terakhir. So, bila cikgu berbincang dengan PKR ataupun pengetua, cikgu boleh terus ambil phone dan catatkan on the spot. Kalau kita tunggu the next day, mungkin akan lupa. Okay, next one ialah profil guru. Okay, profil guru ni cikgu hanya tulis sekali sahaja. Cikgu lengkapkan sekali, masukkan gambar, right? Dan kemudian pada tahun depan, cikgu boleh guna semula. Cikgu copy sheet ini. Amat mudah. Cikgu tak payah nak ambil buku rekod ini daripada store. Okay, cikgu tak payah ambil bukunya dari store pejabat. Kemudian ambil kopi, tak payah dah. Hanya guna jari sahaja. Okay, ini adalah maklumat am ini merangkumi semua bahan daripada kementerian. Contohnya falsafah, visi dan sebagainya. Okay. As I say, bahan yang ketiga ialah pengurusan sekolah, which is my school. Okay, about my school amat penting kerana cikgu dapat access. Okay, cikgu dapat access di my school ini sekiranya cikgu ada link. Okay, kemudian dengan mudah cikgu boleh masukkan bahan dengan mudah. Okay, saya bagi satu contoh yang amat kritikal yang selalu berlaku di sekolah, iaitu foto, galeri gambar. Selalunya bila kita nak buat majalah sekolah, bila kita nak buat nak ambil gambar untuk dijadikan kenangan, cikgu selalu khawatir di mana saya boleh dapatkan gambar. So di sini cikgu boleh lihat folder-folder ini dihasilkan oleh seorang guru yang bernama Encik Oi Eng Kwek di SMK Virajaya. Okay, beliau amat berdedikasi. Beliau menghasilkan folder ini bersama-sama dengan nombor, okay, susunan nombor program dijalankan, nama program dan juga tarikh. So sekiranya kita nak buat majalah sekolah, kita tak perlu risau gambar ini untuk program apa. Okay, kita terus klik kemudian ambil gambar dari situ. Amat mudah kan? Okay, next one yang saya nak bincangkan ialah ESKPMG2. Okay, untuk ESKPMG2 biasanya
cikgu perlu print out. Lepas dah isi, kita bagi kepada GK ataupun PK. So di sini kita tak payah. Cikgu hanya masuk ke My School dan kemudian pilih General March dan pilih nama guru, kemudian isi online. Okay, you just isi online. Nampak? Semuanya adalah auto calculate. So cikgu tak payah result, cikgu tak payah print. Kalau cikgu print dalam bentuk landscape, ini memerlukan lebih kurang 4 muka surat. Okay, saya show it to you. You see, if it's landscape, you need to print out 4 pages. If it's in portrait, 2 pages. Dan kita ada 2 kali penilaian. So, berapa kertas yang perlu dibazirkan? Betul? Alright, then the next one, I would like to introduce you to pendaftaran core curriculum. Okay, ini adalah orang pendaftaran core curriculum. Okay, saya gunakan Google Form dan pelajar akan dapat form ini kemudian isi. Okay, pelajar baru dia pun datang dapat form ini dan isi. Isi semua online, dia boleh isi guna phone juga. Okay, dan selepas pelajar ini isi, dapatannya akan disusun secara automatik. Okay, disusun secara automatik. Okay, saya hitamkan ini untuk tujuan keselamatan lah. Okay, contohnya saya guru kelas untuk kelas peralihan. So saya hanya perlu select semua ini, copy dan paste ke dalam buku persediaan mengajar yang saya sebut tadi. Yang saya akan tunjukkan cara untuk copy paste persatuan. So we just highlight, copy and paste sahaja. Alangkah senangnya, kita tak perlu nak saling menyalin ataupun menaik. Okay, the next one, untuk guru penasihat persatuan pula, apa yang mereka perlu buat? Okay, andaikan saya ialah guru Persatuan Bahasa Melayu, jadi saya hanya perlu highlight semua ni, kemudian saya print out dan masukkan dalam file pengurusan persatuan masing-masing. Okay, kalau cikgu guna cikgu just copy and paste sajalah. Alright. Sampai di sini. Okay. Saya belum sampai ke e-page lagi. Saya akan tunjukkan testimoni-testimoni yang diberikan oleh guru-guru yang pernah menggunakan e-page ini. Okay. Testimoni yang pertama ialah guru pengetua SMK Wirajaya yang datang tahun lepas 2019. Beliau terima e-page dengan hati yang terbuka. Walaupun beliau tidak fasih, tidak pandai menggunakan komputer. Mari kita saksikan. Saya mula mengajar sebagai pengetua sekolah ni bermula pada awal Januari 2019. Semasa saya datang ke sekolah ni, saya mendapati sekolah ini menggunakan sistem ERPS, di mana guru-guru menulis buku rancangan mengajar mereka menggunakan online, secara online. Jadi mula-mula saya rasa macam adakah ini sesuatu yang memudahkan ataupun menyusahkan, sebab sebelum ni semasa saya menjadi pengetua di sekolah SMK Dato' Haji Husin, kami masih menggunakan sistem lama, iaitu menggunakan buku rekod. Begitu juga semasa saya di sekolah-sekolah lain di kita. Jadi apabila saya diperkenalkan dengan ERPS pun risau, takut saya tak boleh mengikuti lah. Tetapi alhamdulillah lah, apabila saya diajar oleh Cikgu Ho berkenaan dengan bagaimana untuk menyemak dan membuat ERPS ni, dan saya mendapati
begitu mudah ya, sangat mudah ya. Pertama dari segi saya sebagai pengetua nak menyemak buku rekod guru. Kalau sebelum ni saya setiap hari Jumaat saya mesti menyemak buku rekod ini ya di bilik saya ya. Contohnya sehingga kadang-kadang sampai petang, sampai malam pun ada ya. Sebab guru-guru akan menggunakan buku ini pada hari Isnin. Tapi dengan adanya ERP yang diperkenalkan oleh Cikgu Ho ni, saya dapati semasa saya di rumah pun saya boleh menyemak buku rekod guru. Jadi tidaklah dia satu tekanan pada saya ya. Maknanya bila-bila masa saya boleh menyemak, terutama di rumah ke ataupun di mana-mana saja. Kalau saya di restoran pun sedang makan pun saya boleh menyemak. Asalkan saya ada internet. Dan dari segi kos dengan adanya ERPS kita dapati memang menjimatkan ya. Setiap tahun pihak sekolah terpaksa berbelanjakan ratusan ringgit untuk membeli buku rekod. Jadi dari segi kos pihak sekolah telah dapat menjimatkan ya setiap tahun lah. Jadi ini sesuatu yang sangat baiklah untuk pengurusan sekolah. Alright, seterusnya fikir pentadbiran 1. Cikgu Wiza. Okay, Cikgu Wiza memang gemar menggunakan ICT di sekolah. Okay, tapi beliau telah naik pangkat dan menjadi pengetua di SMK Sri Puteri. Okay, mari kita saksikan apakah komen beliau tentang Smart ERPH ini. Hai, saya sedang menggunakan ERPH. Bagi saya di pihak pentadbir, ia sangat memudahkan penyemakan ERPH guru-guru di sekolah ini. Jadi jika tiada masa di waktu persekolahan, jadi kalau Sabtu, Ahad atau malam atau di mana-mana jika menghadiri mesyuarat atau khusus, kami pentadbir mudah untuk membuat semakan. Dan jika ada pencerapan, cikgu-cikgu tak perlu mencetak ERPH pada hari tersebut, hanya perlu kami gunakan smartphone saja. Tahniah. Terima kasih. Terima kasih Puan Wiza. Lepas itu saya akan tunjukkan siapa kata guru veteran tak pandai guna ICT. Siapa kata? Mari kita dengar pendapat daripada Puan Dewi. Hi, I would like to share my experience of using ERP. I have to admit, in the beginning, using Google Sheet was a little bit of a difficulty for me. But once I got to get the hang of it, now I find it very easy and good. I'm enjoying it. Thank you. Cikgu-cikgu jangan tanya saya berapa umur, mungkin Cikgu Dewi masih menonton live ini lagi. Okay, next one. Masa saya memperkenalkan ERPH kepada guru di sekolah Tahsis dan Convent, ada guru yang mengajar pendidikan Islam. Bertanya, boleh tak kami menggunakan, menulis menggunakan tulisan Jawi? So, saya kata boleh. Okay, tapi di sini untuk bahasa lain seperti bahasa Cina pun boleh juga. Mari kita saksikan Encik Hugh, okay, guru Encik Hugh, apakah pendapatnya? Cina menggunakan ERPH amat senang dan mudah untuk saya. Alright, dan Encik Hugh amat suka hati menggunakan ERPH ini sehinggalah ke Taiping. That's why saya boleh berkenalan dengan Ryan di SJKC Aulong, Taiping. So, terima kasih Encik Hugh. So, the next one is cikgu baru. Okay, cikgu baru. Setiap kali kita kata cikgu baru, tak boleh adapt ke situasi sekolah baru. Okay, mungkin ada culture shock. Tetapi untuk Cikgu Tajuddin, lain ceritanya. Mari kita saksikan apakah pendapat Cikgu Tajuddin sebagai cikgu baru. Okay, saya guru baru dan baru diperkenalkan dengan ERPH dan saya dapat bandingkanlah dengan menggunakan manual yang kita tulis, lebih mudah menggunakan ERPH kerana kita satu kekemasan,
Kadang-kadang cara menulis berbeza-beza, lebih kemas dan dia lebih senang. Boleh dibuat di rumah dan boleh dicapai di mana-mana saja. Dan siap kat sekolah boleh buat kat rumah. Dan selain itu kita boleh edit dengan cepat. Banding dengan tulis, banding dengan cara kita tulis manual, dia dapat kita edit dengan cepat, dengan kemas, dengan lebih efisien lah. Kadang-kadang kita terpaksa spend dalam satu minggu, saya ingat lebih daripada 5 atau 6 jam ataupun lebih kurang 1 hari kita terpaksa kita tulis lesson plan. Banding dengan ERPS, saya rasa kita boleh buat 1 jam untuk 1 minggu. Terima kasih Cikgu Tajudin. Alright, Cikgu Tajudin ni saya hanya ajar sekali sahaja. Kemudian beliau tak tanya apa-apa dah. Okay, kemudian beliau menyiapkan ERPH dan hantar pada tarikh yang ditetapkan. Amat hebat. Okay, mari kita menjawab soalan. Okay, di sini ada satu soalan. Cikgu Ho boleh share tapak bagi kita? Okay, tapak ini kalau nak saya share boleh, tapi cikgu susah nak buat whole school approach. Kalau cikgu hanya buat untuk individu sahaja, cikgu sendiri kurang berkesan kerana pengetua akan ada masalah untuk menyematnya. Bukan masalah apa, masalah let's say cikgu A menggunakan Google Docs, cikgu B menggunakan Excel, cikgu C menggunakan Word. So, bila lain-lain aplikasi, pengetua akan mengalami masalah. Kemudian pengumpulan bahan-bahan ERPH tidak akan menjadi efisien seperti itu. Saya pernah berkongsi seluruh folder ini kepada beberapa cikgu. Mereka langsung asalnya berminat, tapi apabila dah berbincang dengan pihak pengurusan, mereka tak boleh buat sebab mereka rasa susah. Of course, pada pihak admin untuk menghasilkan template-template semua tu agak menyusahkan, tapi untuk cikgu hanya guna sahaja. So, sebarang pertanyaan tentang tapak ERPH itu, cikgu boleh rujuk dengan Intelek, syarikat Intelek. Okay? Alright. Tambah pelanggan masa lagi, saya akan terus ke macam mana kita nak buat ERPH. Alright. So, sekolah kami baru masuk transformasi TF25. Jadi, kalau cikgu lihat di tapak di sini, okay, ada lebih teliti. Alright. So, bagaimana kita nak share? Macam mana kita nak buat benda ni? Sebenarnya amat senang. Okay. Okay, let's say saya nak copy template ini. Just highlight, select, kemudian Ctrl+C dan Ctrl+V. Okay, saya mengajar subjek sejarah contohnya. Cikgu type sejarah. Okay, biasanya saya akan menggunakan warna berlainan untuk subjek yang berlainan. Okay, let's say saya tak nak warna hijau ini untuk sejarah. Cikgu highlight, kemudian tekan Ctrl. Cikgu klik Ctrl. Saya tahu cikgu mesti sebut, mestilah you selalu guna. Tapi no, actually kebiasaan sahaja. Bila cikgu dah biasa, memang no problem. Alright, saya tukar warna ungu. Mungkin kelas ini saya tukar 2 okey. Okay. Okay, lepas tu cikgu boleh type macam biasalah atau cikgu copy paste daripada TSKP. Okay, dan yang bahagian bawah ni, pembelajaran ala 1. Ini semuanya seperti biasa. Okay, kita boleh share benda yang sama. Kalau di dalam senarai ini tidak wujud let's say activity PAK 21 yang cikgu nak, cikgu just type saja.
It doesn't matter, dia hanya overlap, dia takkan hilangkan dia punya pilihan Dropbox ini. Alright? So cikgu jangan risau. Kalau hilang pun cikgu copy paste balik. No problem. Okay, then let's say dah siap untuk hari Selasa, cikgu nak buat hari Rabu. Cikgu ambil ni, highlight, Ctrl C, dan klik pada kolom yang last tu ini, dan Ctrl V. Okay, cikgu tak payah risau kerana yang ini saya dah masukkan formula juga. Okay, nanti saya akan tunjukkan apakah kehebatan formula ini. Okay, andaikan kita dah copy and paste, semua dah selesai template untuk 1 minggu. Okay, Isnin sampai hari Jumaat. Okay, saya bagi contoh di sini. Okay, sorry, saya delete ini dulu. Okay, so ini ialah contoh yang dah selesai. Okay, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okay, dah selesai. Kita dah buat dah. Okay, sekarang saya nak duplicate untuk minggu kedua. Biasanya minggu pertama banyak cuti kan? So, kita nak buat pada minggu kedua. Right? So, apa yang saya buat? Saya ikut 5 step saja. 5 steps. Step 1, duplicate. Step 2, kita tarik ke depan. Pastikan ERPH yang terbaru sentiasa di depan untuk memudahkan pengetua membuat penyemakan ERPH. Step 3, kita rename. Rename ini saya menggunakan hari Isnin sebagai benchmark. Kedua. Okay, and then step 4, kita tukar minggu. Minggu 2. And step 5, kita tukar tarik. Sekali saja. Cikgu tengok di sini, semuanya akan tukar sendiri. Nampak? 8, 9. Sebab saya dah masukkan formula. Yes, cikgu tak payah klik one by one dan tukar tarik. Tak payah. Okay? Okay, kita dah siap. Apakah step yang seterusnya? Kita perlu hantar. Betul? Okay. Di sini saya akan tunjukkan juga untuk bagaimana pengetua ataupun admin untuk menghasilkan folder untuk cikgu hantar di Google Classroom. Alright. Okay, first step, cikgu kena buka ERPH, pastikan admin. Alright. Then lepas tu pergi ke Classroom and then create assignment. Ingat bila cikgu hantar ERPH, cikgu hantar minggu pertama dan hari Isnin minggu kedua. Okay. Minggu pertama kita dah siap semua dan kita siapkan hari Isnin minggu kedua. Cara ini sama dengan buku persediaan belajar. Alright, kita tukar M1 30th of. Kita guna tahun inilah sebagai benchmark. So, hantar lewatnya hari Jumaat. Pukul 11.59. Okay. Okay, di sini cikgu jangan bagi grade. Okay, jangan bagi grade. Okay, sekiranya bila sistem ini dah stable, cikgu dah biasa menggunakan ERPH, hantar guna GC, baru cikgu set due date. Okay, berbincang dengan pengetua lah, jangan bagi sedikit kelonggaran. Okay, so kita assign. Okay, bila kita assign, di bahagian cikgu pula, okay, ini ialah cikgu. Okay, saya akan pergi ke Classroom untuk hantar. Okay, nampak ada kelas ERPH. Okay, sudah ada wujud post yang kamu kena hantar. Okay, cikgu-cikgu kena hantar di sini. So we just click. Then we add or create. We go to Google Drive. So this is the one. Then we just turn in. Kita dah selesai, kita dah hantar. Alright. So
pada hari Sabtu atau hari Jumaat bila pengetua ada masa kelonggaran nak semak, dan pengetua akan pergi ke sini dan buka. Dan di sini boleh nampak, oh kalau turn in maksudnya sudah hantar. Kalau assign means belum hantar lagi. Okay. So di sini cikgu boleh, pengetua akan klik di sini. Jangan semak, beliau akan semak dan kemudian pengetua akan masukkan komen. Contohnya syabas. Kalau tak masuk pun tak apa. As the saying goes, no news is good news. So kita post dan pengetua boleh return terus dari sini. Okay, ataupun kalau pengetua menggunakan phone, mungkin pengetua lebih selesa baca semua ERPH dulu, baru klik sekali return. Like this one. Okay, pengetua boleh klik semua ni and then return. Okay, of course assign ni tak return lah. Okay, so bila dah return, okay, di bahagian guru, apa yang kami nampak? Okay, kena refresh. Tadang, returned. Returned bermaksud cikgu boleh edit. Kalau selagi tak ada returned, cikgu tak boleh edit. Alright? Okay, di sini saya terlupa nak tambah sesuatu. Untuk memudahkan saya merujuk DSKP dan juga mata pelajaran, biasanya saya akan masukkan link ke dalam ERPH saya. So it's very, very easy. I just show you once. Okay, andaikan pentingkan moral. Okay, saya akan dapatkan link DSKP dulu. So here I put DSKP, insert link. And then here I will put buku teks. Of course cikgu kena dapatkan semua ni lebih awal lah. Okay, I will insert link. And apply. So cikgu hanya buka sini saja, DSKP. Untuk standard kandungan dan standard pembelajaran, cikgu boleh terus copy paste daripada DSKP. Cikgu nak buat Dropbox pun tak apa, pun boleh juga. Okay. So, perkongsian saya dah tamat. Cikgu-cikgu boleh type soalan di komen dan saya akan serahkan cara penggunaan melalui handphone kepada Cikgu Ryan. Alright, selain daripada hantar melalui desktop, kadang-kadang kita terlupa nak hantar. Kita dah siap dah ERPH, dah siap, memang dah siap. Tapi terlupa nak turn in. Jangan risau, guna handphone saja. Okay, so sekiranya cikgu berminat, cikgu boleh contact Kenneth Ong lah. Okay. Okay, terima kasih kepada Miss Wiwon. Jadi kita akan tertanya-tanya sekiranya kita tidak mendapat akses komputer, kita tak dapat komputer tetapi kita dapat ada phone saja. Macam mana kita nak turn in? Jadi cara yang pertama adalah senang. Ini adalah phone saya. Jadi kita akan masukkan dalam Classroom. Dalam Classroom kita akan pilih Classroom ERPH. Selepas itu kita memang ternampaklah assignment itu iaitu minggu 1. Okey, jadi kita akan masukkan, kita akan tekan masuk. Dan bagaimana kita nak masuk ini? Sedangkan guru di sini telah pun hantar. Kan? Jadi dia sebenarnya dia adalah gunakan add attachment macam biasa, add attachment dan kita masukkan Google Drive. Okey. Semua maklumat ini adalah tersimpan dalam drive secara auto. Jadi kita akan pilih guru ERPH. Kita akan select. Dan kita boleh hantar ataupun resubmit lah. Kalau yang belum tak pernah hantar. Sebab yang ini yang tadi
Miss Yuan Ho telah pun hantar. Jadi ini adalah untuk penghantaran kali kedua. Jadi ini adalah bagaimana sebagai seorang guru untuk menghantar ERPH sekiranya tidak dapat komputer. Jadi sekarang saya akan tunjuk juga bagaimana sebagai seorang admin ataupun pengetua guru besar, bagaimana mereka untuk menyemak. Jadi admin dia kena login account admin. Jadi dalam admin ini, seperti biasa, PGB kena masuk new assignment, masuk classroom, pilih classroom. Dan seterusnya, pengetua akan berada di sini. Pengetua boleh lihat, akan klik in dan boleh membaca terlebih dahulu apakah kandungan ERPH ini. Kandungan dia. Dan sekiranya tiada apa-apa, boleh komen di bawah, add comment. Tanya dan hantar komen. Dan seterusnya boleh klik return. Okey. Sekiranya pengetua PGB tak nak satu-satu untuk klik, dia sebenarnya boleh klik untuk tick all sini. Sekiranya ada 40 orang guru, 46 guru lah yang dapat return dalam masa yang terdekat. Jadi akan tekan return. So dia kata will be notified and can check any grade and comment. So return assignment. Jadi itu sahaja return dan pihak cikgu-cikgu bolehlah untuk menyediakan ERPH seterusnya. Jadi sebenarnya ERPH ini sangat memudahkan dan juga boleh membuat pemantauan. Jadi sebelum kita teruskan dengan sesi soal jawab, sekiranya terdapat soalan-soalan, bolehlah berkongsi di live comment. Kita akan tunggu sebentar, sedikit masa bagi rakan-rakan kita. Okey, jadi yang pertama sekali soalan dia, di sekolah ada berapa Encik Wing Beng Heng kan? Di sekolah ada berapa peratus boleh terima sistem ini? Okey, saya sebagai moderator yang menggunakan ERPH ini sejak tahun 2020 Januari. Saya amat bersyukur dengan adanya guru besar yang sangat memberikan bantuan dan memang sokong betul-betul. Jadi sebenarnya sekolah saya SJKC Aula ni, guru besar menyatakan soft landing pada masa itu, iaitu sehingga tahun baru Cina pada 1 Januari, akhir bulan Januari. Tetapi dengan rasa bangganya di sekolah saya, minggu kedua sahaja sudah ada guru-guru memohon kebenaran daripada guru besar untuk menghantar ERPH. Dan minggu seterusnya, minggu ketiga, saya boleh kata hampir 100%. Memang 100% lah guru menghantar ERPH ini. Jadi saya juga boleh meminta VIP speaker kita pada hari ini, Miss Yuan, untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang apakah kekangan-kekangan yang dihadapi. Alright, terima kasih Ryan. So, ini satu soalan yang bagus. Berapa peratus boleh terima? SMK Rajaya is 100%. And in Tarsisan Common, walaupun baru menggunakan, pun around pada awalnya about 70% hantar yang saya sebut tadi. Okay, 70%. Alright, for the first 2 weeks. Okay, kita bagi trial dulu. Sebab cikgu kena biasakan diri untuk menghantar. Then on the third week, lebih kurang 80% sebab mereka dah biasa. Dan lepas tu hantar sepenuhnya pada akhir bulan Januari. So it's kind of like 100% lah. Because this is whole school approach and we have to do it together. Alright? Dia tak boleh saya guna docs, dia guna sheet. So bila hantar tu dia punya cara penyimpanan tak sesistematik yang saya sebut tadi. Ya. Yeah. Okey, terima kasih kepada Miss Yuan. Saya harap menjawab soalan. Jadi soalan yang kedua, memandangkan Cik menerangkan banyak kebaikannya, apakah kelemahan yang ada pada Smart ERPH? Sebelum saya serahkan kepada rakan saya
ataupun VIP speaker hari ini untuk menjawab. Saya sebenarnya moderator juga yang menggunakan ERPH ini. Kelemahan saya pada saya ada satu saja, iaitu memerlukan kegunaan internet semasa menggunakan ERPH ataupun pada bila-bila masa memerlukan internet. Itu saja salah satu dan kemungkinan besar hanya satu sahaja kelemahan. Saya tidak pasti dengan VIP speaker kita. Kita serahkan kepada beliau untuk menjawabnya. Alright, thanks Ryan. So kelemahannya cikgu memerlukan kemahiran internet yang tertentu sahaja. Tapi kalau cikgu dah biasa menggunakan Word untuk menaik ERPH, Google Sheet ini tak menjadi masalah. Saya rasa kalau lepas cikgu menggunakan Google Sheet, cikgu akan jatuh cinta pada Google Sheet ini. Mula-mula saya diperkenalkan menggunakan Google Sheet ini oleh Puan Zuraidah. Masa tu beliau fikir satu di sekolah saya dan beliau menggunakannya pada laporan guru bertugas mingguan. Dan kami tidak lagi mencetak laporan guru bertugas mingguan. Jadi bila kami mula menggunakannya, of course a bit kekok, lepas tu tak tahu macam mana nak duplicate sebenarnya. Dan bila dah guna tu memang top, memang the best. Yes. So that's why kita juga menghasilkan ERPH ini dalam satu file saja. Satu file ini ada 42 minggu. So kita tak payah nak buka folder ke folder lagi. Dan kemudian memudahkan pemantauan ataupun pencerapan daripada pengetua. That's the most important thing. Okey, soalan seterusnya. GC guru pun malas nak guna, apa cara galakkan guru menggunakannya? Jadi saya serah soalan ini kepada Miss Won untuk menjawab soalan ini. Sebenarnya pada pendapat, okey, saya serahkan kepada Miss Won. Alright, cikgu hang soalan yang sangat bagus. Alright, saya faham. Cikgu masih ingat tak Frog VLE? Masa mula-mula diperkenalkan, cikgu pun mengalami masalah, lepas tu komplain banyak. That's why lepas tu lama-kelamaan dia tak digunakan. So, apabila ada GC ini, sebenarnya GC lama dah, cuma kita baru nak aplikasi. Okay. Apakah galakan guru? Saya pernah share ini kepada semua pengetua pada tahun 2000, if nama saya 2016, masuk dengan Puan Zuraidah, kami menghadiri satu sesi persidangan untuk share the best practices in our school. So it has to be pentadbir. Kita seorang-seorang tak boleh buat. Admin seorang tak boleh buat. Sehebat mana saya dalam IT pun, saya tak boleh meyakinkan guru untuk menggunakan IT. Tetapi pentadbir boleh. Pengetua, PK1, PK HAM dan juga PK kokoh. Mereka boleh galakkan. Kalau semua pentadbir guna, guru-guru akan guna juga. So that's how Frog VLE di SMK Wirajaya naik secara mendadak pada tahun 2015 sehingga 2019. Yes, dia asyik naik sahaja pada masa tu. Okey, jadi soalan seterusnya, untuk minggu seterusnya upload lagi ke? Yes. Dia punya soalan sama saja. Kalau kita guna buku yang tebal itu, adakah kita setiap minggu kita perlu tak hantar ke pejabat ataupun di meja guru besar? Soalan yang sama, kita perlu upload. Okey, jadi kita tengok lagi soalan, ada tak soalan lagi? Soalan ada lagi. Dia katakan, adakah sekolah di Perak wajib guna CITS untuk RPH? Okey. Jadi saya boleh bantu untuk jawab soalan ini. Okey. CIDS merupakan salah satu platform. Memang tidak menafikan, memang satu amalan yang baik juga. Okey. Tetapi persoalan saya, kenapa kita memerlukan gunakan CIDS? Okey, memang tidak menafikan di pihak JPN menggunakan mewawarkan menggunakan CIDS.
Tetapi jangan kita sesekali lupa MOE DL punya account. Siapalah yang mencipta ataupun yang mengcreatekan MOE punya DL punya account? Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang memberikan semua guru dan semua murid account ini. Jadi kenapa kita tidak menggunakan platform yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia? Itu soalan saya dan mungkin juga Miss Wiwon boleh menjawabkan bagi soalan ini. CIDS asalnya pengetua sekolah Tarsian Convent asalnya dia tengah mempertimbangkan nak guna CIDS ataupun ERPH ataupun guna FAU. FAU sudah dibeli masa tu. Masa bulan 12, masa saya melaporkan diri, FAU sudah disediakan, cuma kita nak pilih guna FAU, CIDS ataupun ERPH. So, kalau CIDS dia memerlukan perkhidmatan orang luar. So, beliau tengah menjemput tapi tidak dapat. So, bila saya sebut tentang ERPH ini, Smart ERPH ini, beliau terima dengan hati terbuka. Beliau kata, okay, let's on, kita cuba. Tapi beliau juga ada kuatir-kuatir was-was tentang guru veteran boleh ke terima, adakah susah digunakan, saya tak pernah guna, saya jarang guna IT, jarang guna komputer untuk buat ni, boleh ke saya guna. So, kami guna sampai sekarang. So, memang tak jadi masalah lah. Jadi seperti yang juga disebutkan, apabila kita menyatakan ERPH ini adalah satu isu yang sensitif, ada juga yang tertanya-tanya, adakah kita dibenarkan untuk menggunakan ERPH? Seperti yang ditunjukkan pada awal tadi, kita berpegang kepada Surat Punca Kuasa, Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3, 1999. Okey, itu punca kuasa yang kita sepatutnya dipegang. Okey, jadi kita tengok soalan seterusnya. Kalau pentadbir yang tidak minat, how untuk pembawahnya? Thanks. Okey, soalan ini mungkin saya bagi juga kepada soalan di sekolah menengah. Okay. Sebab bagi saya di sekolah rendah, memang saya rasa tidak menjadi masalah. Sebab kita kena bagikan beberapa cadangan. Seperti contohnya yang pertama, kalau kita memberikan buku itu perlu bayar sebenarnya. Dan sangat berat buku itu. Kalau kita 1.5 guna FAU, kilogram. dan kita guna FAU pun, kita kena bayar dan kita kena sangat susah lah. Dan tambah lagi kalau kita nak printkan kertas, beli ink, jimat kertas dan sebagainya. Jadi itu di peringkat sekolah rendah. Saya yakin di sekolah menengah lebih banyak kebaikan. Mungkin Miss Wiwon boleh kongsi sedikit. Okay, pada pendapat saya, kalau admin dia buat, pengetua akan bagi support. Yes, that's how my pengetua bagi support kepada saya masa saya buat Smart ERPH ini. Dan lepas tu, pentadbir inilah yang akan menggalakkan guru-guru bawahannya untuk menggunakan. Alright? Okey, jadi seterusnya, okey. Jadi sebelum kita bersurai pada hari ini ataupun tamat perkongsian pada hari ini, kita akan buat sedikit wawaran iaitu what is the next, the amazing story of the teacher in the Lego Robotic. Encik Muhammad Zaki Ghazali sekarang telah dinaikkan pangkat sebagai penerong pengarah Unit Pembangunan Bakat Murid JPN Negeri Perak. Dan juga jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi sertifikat e-sertifikat kita untuk didaftarkan di bahagian SPL KPM iaitu webinar pembelajaran kendiri, dan link ini akan hanya dibuka selama 30 minit sahaja. Dan jangan lupa juga sekiranya terdapat sebarang memerlukan sebarang bantuan ataupun teknikal, bolehlah terus berhubung dengan Encik Kenneth Kang. Okey.
ataupun join di FB mereka untuk lebih tahu maklumat yang lanjut. Itu sahaja untuk sesi tamat pada hari ini. Terima kasih kepada VIP speaker kita, Miss Lee Won Ho. Thank you. Okey, itu sahaja.